Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa'ad dari melakafx.com. Apa khabar semua? Okay guys, so untuk hari Jumaat ni, 29 hari bulan 10 tahun 2021, ini adalah pair yang dah lama kita tak tengok, USD JPY. Okay, USD JPY. Now saya nak tunjuk ke anda ni sebab apa? Sebab dia dah bullish. Saya ingat kalau kita ambil daripada ini sampai in September, September 21 27 ni weekly chart. Kemudian minggu awal Oktober, and then 11 Oktober. Lepas tu ada sedikit penurunan dekat sini, dan minggu ni, kalau hari ni Jumaat ni, so kalau hari ni dia close macam ni kan, dia ada bullish sikit, maknanya dia close above daripada open, tapi dia ada apa shadow yang panjang. Okey, so ini semua adalah sign, tanda-tanda awal. Okey, tanda-tanda awal apa tu? Okey, yang pertama, first kali saya nak buat satu horizontal line. Kita nak markingkan ini high dia. High paling tinggi untuk tempoh 2 minggu ni ialah dekat 114.7. Ngam 114.7. Okey, ini high dia. Dan sebenarnya high ni saya rasa ni high untuk tahun inilah. Betul. Tak ada lagi yang lagi high daripada tahun ini. Ni dia 114.7 ni kira paling tinggi lah. Paling tinggi. Okey, so kalau saya kecilkan sikit chart ni, anda perhatikan di sebelah kiri, sebenarnya price sekarang 114.7 ni, dia memang dah sampai dekat area resistance. Pernah sekali price secara high dia dekat 114.73. 3 pip saja. Kemudian ada beberapa lagi high dekat area sini. Might as well saya buatkan area. Yang ini nampak congest gila ni. See? So dekat sini dekat 114.2 ni pun ada 1, 2, 3 ni pun 4, 5, 6, 7, 8. So ada apa nama ni resistance di area 114.2, 114.7. Dan this area ni kalau anda perhatikan daripada tahun 2017. Jadi ini adalah satu area yang sangat strong di mana benda ni dah berlaku dah 4 tahun lah. Sekarang 2021, sekarang 2000, hari tu 2017 dekat sini. Last time dia paling tinggi ni somewhere in berapa tu? Week November 2017, 6 November. And then ada satu doji 1 Oktober 2018. Since hari tu dia terus turun dan sekarang dia naik lebih tinggi. Okay. So kalau saya kecilkan lagi chart ni, ini nampak lebih clear. Of course dia pernah naik lebih tinggi dan turun lebih rendah. Tapi apa yang saya nak beritahu sekarang ni, price ni dah sampai di resistance area. So be very careful. Now, disebabkan pergerakan on weekly chart ni, dia punya naik ni 1, 2, 3, 4 minggu berturut-turut. Dia macam ada satu power move. Power move yang bergerak menuju ke resistance area. See? Power move yang bergerak menuju ke resistance area. Okay, so saya tak cadangkan anda untuk buy dekat sini lah. Tak boleh. Sebab apa? Dia punya power move ni berbahaya. Bahaya. Saya dah tulis dalam buku breakout. Ada bahagian yang awal saya tulis tentang possibility breakout tu jadi ataupun tidak. Biasanya kalau ada satu power move, biasanya breakout ni tak jadi. Okay. Kalau misal kata dia ada macam ni, contoh nak break ke atas kan, dia ada higher low, low yang semakin tinggi, yang itu yes ada kebarangkalian. Yang ini on weekly chart ada power move di area resistance, so saya tak galakkan anda membeli. Okey, jom tengok di time frame yang lebih kecil. Kita pergi ke daily chart. Baik, bila kita scroll down dekat daily ni, okey, anda nampak dekat sini ada satu hanging man. Dekat sini ada satu high wave candle, ataupun mungkin ada orang nak panggil dia sebagai doji pun, tak apa juga. Yang ini ada satu hanging man. Okey, ini ada satu hanging man. Okey, so dekat sini price dah turun 3 hari, kemudian dia bounce balik dan dia turun semula. So apa yang berlaku ialah price ni dia mencatatkan high, lower high. See, high, lower high. So mungkin apa yang berlaku ialah price sekarang dia sedang melakukan satu pullback. Okey, pullback. So dekat sini saya tandakan
Ini ada support yang terdekat lah. Sebab apa? 1, 2, 3 batang candle, 4. Dia bounce. 113.21. Might as well saya genapkan je. 20. Okay. So, ada satu bounce, ada satu support di area sini. Okay, kalau saya kecilkan lagi chart. Sekejap, saya pergi dekat H4. Ni H4 Okay. Alright, so anda boleh tengok ini ketika price mencatatkan harga tertinggi, kemudian dia turun, dia naik balik, kita ada kat sini high, high ni kan dia jadi resistant. Ni resistant on H4 so intraday resistant. Dan kalau saya kecilkan ke time frame H1, okey. Ini H1. Okey, cuba tengok dekat resistant area ni nampak apa? Ada satu bearish engulfing pattern. Ada satu bearish engulfing pattern. Now, kenapa saya zoomkan ke time frame yang lebih kecil ni? Bila kita lukis support and resistance di time frame yang besar, okay, macam contoh tadi di weekly, okay, apa yang kita cuba lakukan ialah kita cuba identify area yang mana penting untuk buyer dan juga seller. In this case, seller lah. Okay, so bila kita markingkan dia, kita nampak, oh rupa-rupanya 4 tahun lepas dia dah jadi resistant. So, bear in mind, bila kita nak sell, kita nak cari resistant area. Betul? Itu memang prinsip asas support and resistance lah. So, kalau nak sell, kita nak cari resistant. Ditambah pula dengan power move daripada price, ini price action, power move menghala ke resistant. So, bila saya nampak price dah sampai dekat area resistance, dalam kepala otak saya ni nak terus cari di time frame yang kecil, sebagai contoh di H1, any bearish reversal pattern. So, dalam case kita, saya nampak ada bearish reversal pattern kat sini dan kalau anda sempat masuk kat sini, ni dah 114.46, nampak? Dah ada profit dah ni. Dah ada profit dah. Very nice profit sepatutnya. Okey, sepatutnya dah nampak macam tu. Okey. So, balik kepada time frame daily ni. Now, ada satu lagi case bila kita dah nampak tadi yang ada power move tadi kan. High, lower high. High, lower high. Okey. So, kalau misal kata price berjaya break 113.2 ni, ada kemungkinan dia boleh turun lebih rendah. So, kalau anda tak sempat sell di H1, mungkin anda perlukan satu break dekat sini. Sebab apa? High, low, lower high, ini akan jadi satu lower low. So, break lower low, cari peluang untuk sell dan target saya ingat ni cantik. Sini. 119.97. Okey lawa. Kita just genapkan je 112. There you go. 112 adalah next support bagi gold. Gold pula. Bagi USD JPY. Bagi USD JPY. Okay, so ini sementara price berada di resistance area. Kena ingat tu. Ini sementara price berada di resistance area. Of course, anda boleh masukkan indikator lain. Contoh macam saya suka masukkan MACD. So, saya just masukkan MACD kat sini. Saya tengok, oh lawa. Nampak dia dah ada crossover dekat sini. Kemudian dia punya histogram pun dah flip. See? Dah flip juga. So, yang ini. Kalau katakan anda nak tackle chart ni di time frame yang lebih kecil. Di H4. Wow, nampak? Even kalau saya buka dekat time frame H4 ni, apa yang anda nampak? Previously, when price hits dekat area yang atas ni, paling tinggi ni, sini dah ada divergence. See? Sini dah ada divergence. Okay, kalau dekat H1 tadi tu, okay, saya kecilkan lagi chart. Mana area kita tadi? Tu dia. Ini pun sama, nampak? High, lower high. See? Yang ini pun sama juga. High, lower high. So, kalau anda dah mahir divergence, lagi baguslah. So, anda boleh gabungkan divergence dengan price action. Dengan price action. Itu lebih bagus. Jauh lebih bagus sebenarnya.
So kalau anda just tengok chart saja tanpa indikator pun tak ada masalah, tapi kena pandai baca price action, baca candle betul. Okey, so berbalik kepada weekly chart, saya nampak mungkin akan ada pullback at least 113.2. Kalau lagi cantik tadi 112. 112 ni kalau saya tengok dekat weekly pun nampak ada ni, ada resistance ni. So mungkin price ni akan support sampai sini. Boleh tak dia drop lagi rendah? Definitely boleh lah. Definitely boleh. So kalau anda berfikir untuk buy, nanti dulu. Sebab apa? Saya nampak UJ ni akan ada pullback. Sama ada anda nak trade sell ataupun anda nak tunggu sampai pullback ni habis, kemudian baru anda masuk buy. That's the idea. Okay, so be very careful dengan USD JPY. Price action memang cantik. So hopefully anda boleh belajar sesuatu lah daripada chart ni. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.